Nabi Isa diturunkan dengan bantuan malaikat di Manaratul Bayda, menara putih di timur Damsyik di Syria. Dia diturunkan waktu itu Dajjal sedang mengepung Baitul Maqdis. Dajjal sedang mengepung Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dia turun lepas Zuhur, dia terus pergi Palestin, Baitul Maqdis, dia solat subuh bersama dengan Imam Mahdi. Nah, jadi pada ketika itu, ketika solat subuh itulah ada suara menyatakan itulah Nabi Isa datang. Imam Mahdi pun nak step back lah, nak bagi Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa pun tolak terus Imam Mahdi untuk jadi imam. Sebab apa? Sebab Nabi Isa turun bukan sebagai Nabi, tidak, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Cuma dia nak menyelesaikan dia punya misi dia. Sebab tu Nabi Isa turun ni antaranya dia mematahkan salib. Nak bagi tahu pada golongan Kristian yang tak betul, duk agung-agungkan kononnya Nabi Isa disalib. Nabi Isa tak disalib. Quran sendiri sebut Nabi Isa tak disalib, tak dibunuh. Allah angkat Nabi Isa. Yang kedua, dia juga bunuh khinzir. Nak bagi tahu bahawa syariat Nabi Isa dulu pun tidak membenarkan khinzir, tapi mereka bohong pada hari ini. Maka kata seolahnya dibenarkan. Jadi pada waktu itu disebut dalam hadis Nabi SAW, maka disitulah orang mengenal, oh ini Nabi Isa. Dan lepas salat subuh itulah akan diberi, kita kata, ketua parlimen tentera lah kepada Nabi Isa untuk memimpin tentera berhadapan dengan Dajjal dan tentera-tenteranya. Sebab itu Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa. Bagaimana kisah selanjutnya? To be continued. Panjang cerita dia. Di mana benda itu berlaku? Kan? Nanti kalau ada kesempatan kita pergi ke sana. Kita pergi umrah contohnya 3 tanah suci: Aqsa, Madinah, Mekah. Dan kita boleh pergi tempat-tempat yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita pergi tengok. Nabi tak? Nabi tak? Mana himpun duit kan? Jom kita pergi kan? Contoh yang pertama ialah apakah menjadi kewajipan pada kita untuk mengembalikan kerajaan Islam, khilafah? Ya, memang menjadi tanggungjawab pada kita setelah gugurnya kerajaan Uthmaniyah tahun 1924. Khilafah Islam sudah terkubur, tak ada lagi. Negara-negara Islam ni tak ada tempat nak berpaut, masing-masing dengan hal masing-masing. Maka menjadi kewajipan pada kita untuk kita berusaha ke arah itu. Berjaya tak berjaya itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah kita menghendaki perkara tersebut berlaku. Dan insya-Allah ia akan berlaku pada zaman Mahdi. Itu yang confirm lah. Sebelum itu wallahu a'lam. Tapi yang kita pasti berdasarkan hadis Nabi SAW, ia akan berlaku juga satu ketika. Jadi umat Islam ni perjuangannya, semangat mak kilau itu perlu diteruskan. Semangat perjuangan itu, semangat nak membela Islam itu kena ada pada setiap diri manusia umat Islam pada hari ini. Jangan doralik, lena, syok, diperkotak-katikkan oleh musuh. Kita kena ingat benda itu. Kan? Musuh dia merencanakan supaya dia menghanyutkan kita dengan hiburan yang melampau, dengan gadget, dengan apa semua, menyebabkan kita hilang hala tuju kehidupan kita. Maka kita nak kembalikan semangat yang disebut oleh Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu bangsa yang Allah muliakan kita dengan Islam. Tapi kalau kita mencari kemuliaan dengan selain daripada Islam, Allah akan hina kita. Wal'iyadzubillah.
Itu yang pertama. Yang kedua, puak Syiah ni sebenarnya sebab apa mereka mengagungkan Sayyidina Ali? Inilah peranan yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Sebenarnya Syiah ni dia berasal daripada seorang nama dia Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni orang Yahudi, dia berpura-pura masuk Islam. Tujuan dia masuk Islam berpura-pura itu dengan tujuan untuk memecah belahkan umat Islam. Akhirnya di-create satu isu untuk mengagungkan Sayyidina Ali. Supaya umat Islam jadi kelang kabut. Kan? Walaupun Sayyidina Ali ni menantu Rasulullah SAW, tapi dia create dengan satu create yang menggambarkan bahawa seolah-olahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman merampas khilafah daripada Ali. Sepatutnya selepas Rasulullah, Ali dulu, Sayyidina Ali dulu. Ini puak-puak perampas. Maka kita takkan terima puak-puak perampas ini sampai kiamat. Sebab tu mereka tak terima Sayyidina Abu Bakar, maka tak terima Sayyidina Umar, maka tak terima Sayyidina Osman. Tak terima. Siap kutuk, siap lagi melaknat lagi, siap mengkufurkan lagi. Itu. Dan Syiah ni juga dia ada pelbagai kategori. Ada yang paling teruk, ada yang teruk, ada yang sederhana teruk, ada yang ringan-ringan saja. Yang paling teruk apa? Yang paling teruk ni Syiah yang menganggap bahawa Jibril alaihissalam silap bagi wahyu. Patut bagi wahyu kat Sayyidina Ali, rupanya tersilap bagi kat Nabi Muhammad. Itu pun ada. Syiah yang gulu. Lagu tu pun ada Syiah ni. Syiah yang keduanya, Syiah yang menganggap bahawa Sayyidina Ali lah yang sepatutnya, bahkan Sayyidina Ali dan juga 12 orang imam maksum yang lebih hebat daripada Nabi dan malaikat. Ini Syiah yang dominasi di dunia pada hari ini. Syiah yang paling ringan, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni maknanya dia hormat Sayyidina Ali lebih daripada sahabat lain, tetapi dia tidak menafikan sahabat lain. Itu tak apalah. Setakat dia nak hormat Sayyidina Ali, hormat kita pun hormat Sayyidina Ali. Macam kita hormat Nabi Isa alaihissalam, dia sebagai Nabi. Tapi kita tak jadilah macam golongan Kristian yang terus menobatkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tak bolehlah begitu. Jadi kita lihat Syiah ni ada pelbagai kategori. Itu antaranya lah, Allahu a'lam. Dan asal usul dia memang daripada Yahudi. Memang daripada Yahudi. Tujuan dia apa? Tujuan nak memecah belahkan masyarakat. Sebab tu kalau kita tengok Syiah ni, bila mari perayaan Sayyidina Husain, mereka hari Karbala, maka cukup merayakan. Sedangkan Husain ni, abang nama apa? Hasan. Maka raya ke tak raya? Hasan. Tak. Maka tak ingat langsung. Sebab apa? Sebab bukan kerana ada kaitan dengan Rasulullah, bukan. Bukan kerana Sayyidina Husain itu cucu Rasulullah, tak. Kalau Sayyidina Husain cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan cucu Rasulullah juga. Bukan soal itu. Tapi soalnya, kalau kita lihat, Sayyidina Husain, dia pernah berkahwin dengan seorang daripada Parsi. Parsi, Iran lah ni. Jadi mereka ni, Syiah ni, dia asal usul daripada sana. So dia berbangga dengan keparsiannya itu. Maka dengan sebab itu dia berbangga dengan Sayyidina Husain. Jadi maknanya mereka ni banyak, Syiah ni ajaran yang direka cipta oleh tok-tok guru mereka, imam-imam mereka. Reka sendiri. Reka macam tu, reka macam ni. Banyaklah benda yang mereka reka. Hingga kan kadang lawak pun ada. Saya tengok satu ulama Syiah dibincang soal buat puasa. Puasa. Dia kata gini, kita puasa ni, kita tak boleh makan. Tapi kalau kita makan carrot dengan niat kita tu arnab, maka kita tak batal puasa. Tu ulama Syiah. Dia kira imam dia tu. Jadi orang terima aja. Pasal apa? Imam dia boleh bagi tahu apa juga fatwa tanpa ada asas. Kita asas kita Quran Sunnah. Kalau bagi fatwa pelik-pelik, reject terus. Tak dapat terima. Bayangkan. So kalau lapar sikit apa, ambil carrot. Kan arnab makan carrot kan? Kan? Perak. Niat kita sebagai arnab. Niat sebagai arnab, maka kita makan tak apa, kita tak batal puasa sebab bukan kita makan, arnabnya makan. Haru betul. Khurafat banyak benda-benda dalam Syiah ni. Banyaklah kalau kita nak gaji Syiah ni, kadang lawak pun dah, macam-macam. Ajaran sesat yang paling lama bertahan antaranya Syiah.